يا معلم إبراهيم الحكمة علمني يا معلم إبراهيم الحكمة علمني يا معلم إبراهيم الحكمة علمني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. Tuhanku, baca, kepadamu maksud pengajianku dan hanya keridhaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku dan hanya keridhaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud tujuanku dan hanya keridhaanmu yang aku tuntut. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Pertamanya kesyukuran kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyak kesyukuran yang atas semata limpahan karunia kehendak dan tolongnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan oleh dia kepada kita dan takdirkan oleh dia kepada kita pada hari ini untuk berhimpun dalam satu majlis ilmu. Yang mudah-mudahan dengan pertemuan pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhir sekali dengan kepahaman yang kita faham maka mampulah untuk kita beramal mencari keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala satu. Yang kedua, alhamdulillah, dalam pertemuan pada hari ini tuan-tuan insya-Allah bermula daripada malam ini dan malam-malam yang seterusnya kita akan baru nak mula mengaji. Bermakna sebelum ni tak mengaji lagi, baru bersembah semata-mata Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kesimpulan ini insya-Allah bermula daripada malam ini dan malam-malam yang seterusnya bermula hari ini kita akan mendengar mengaji. Dan tajuk yang berpilih untuk memulakan kuliah kita insya-Allah kita akan mulakan setajuk yang bernama tahsilus solat. Iaitu bagaimana cara nak memperbagi bacaan-bacaan dalam sembahyang kita. Kenapa tuan-tuan hamba pilih tajuk ini sebagai pengajian kita yang pertama? Yang pertama sekali ketika hamba mengaji pondok-pondok tuan
Dan akhir sekali hamba ambil mengaji di Fatoni dengan Tok Syekh Fakir Daud. Yang Tok hamba ni tuan-tuan bukanlah orang alim sangat tak, orang tak hebat mana. Tapi beliau dibesarkan di Mekah, mengajar Masjidil Haram 30 tahun. Di antara Tok Guru beliau Syekh Al-Mandiri, antara Tok Guru beliau Syekh Al-Bajali. Bila mana Syekh Daud ni tuan-tuan habis berkhidmat di Mekah mengajar 30 tahun, kemudian balik ke selatan Thailand buka pondok di Petani. Hamba mengaji dengan beliau. Satu karamah Tok Syekh Fakir Daud ni tuan-tuan, bila mana hamba mengaji dengan beliau, tiap-tiap malam hamba duduk di Petani lebih kurang 3 tahun. Bila siang Tok Guru ni akan mengajar di pondok, bila masuk saja waktu maghrib dia akan keluar. Bermakna untuk sisi pondok, anak-anak dia sendiri akan mengajar. Bermakna apa tuan-tuan ditugaskan sebagai khodam, bawa untuk Guru, untuk pikul untuk Guru, buat ke surau-surau dan sebagainya. Satu perkara lagi hamba melihat bagi Tok Syekh Fakir Daud tuan-tuan, hamba berkhidmat dengan beliau selama 3 tahun. Tiap-tiap malam kuliah maghrib, dia tak pernah bawa tajuk lain. Selama 3 tahun. Yang sebelum ni wallahu a'lam, selama hamba berkhidmat dengan beliau selama 3 tahun dia kuliah maghrib di surau ni 30 malam 30 surau. Bulan depan surau yang sama, bulan lagi satu surau yang sama. Beliau tak nak mengajar benda yang lain. Walhal berulang-ulang tajuk yang sama. Yang pertama sekali dia akan ajar apa? Sifat 20, wujud kidang bakar sampai kalam dan sebagainya. Kemudian habis sifat 20 dia akan baca takbir, dia akan baca Fatihah, dia akan baca tahiyat, dia akan baca selawat, dia akan baca lapas salam. Dia baca, orang ikut. Dia baca, orang ikut, kemudian disyarah. Ada? Baik. Artinya tuan-tuan, Tok Guru ini dia mengulang satu perkara, yakni perkara yang wajib dibaca dalam sembahyang kita betul, yakni takbiratul ihram, al-Fatihah, tahiyat, selawat dan lapas salam. Bila mana hamba balik ke Malaysia tuan-tuan, hamba telah diamanahkan oleh Tok Guru hamba sendiri, dikata Wan, bila buka bijak mana-mana surau, jangan buka kitab selagi mana tak sempurna lagi mensyarahkan 5 perkara ini. Ada? Dia mana pada hamba, jangan buka kitab selagi mana tak sempurna mensyarahkan 5 perkara ini. Maka benar lidah orang lain tak pernah bohong tuan-tuan. Bila mana hamba balik ke Malaysia, mengulang balik 5 perkara ini, jelas ternyata ramai pada kita hari ini yang dah sembahyang pun bacaan Fatihah tak betul lagi, bacaan tahiyat tak betul lagi, tak boleh membedakan mana rukun, mana sah, mana syarat, mana wajib, mana sunat dan sebagainya. Jadi hari itu kita naik tasawuf ke atas, bermula pada hari ini kita turun bawah balik. Bermakna kita masuk kepada basement, kita akan mengaji syariat, yakni 5 perkara yang wajib dibaca dalam sembahyang dengan betul. Jadi kaedah pengajian kita mudah. Yang pertama sekali, bila mana hamba tanya, hamba nak tuan-tuan jawab kerana Allah Ta'ala. Ada? Mudah mengaji. Bila hamba tanya, hamba nak tuan-tuan jawab satu. Yang kedua, bila mana hamba baca, hamba nak tuan-tuan ikut kerana Allah Ta'ala. 2. Kaedah yang ketiga pengajian kita, kalau ada tersilap dari lidahnya hamba sendiri, maka hamba minta ditegur kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham ibarat? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama, rukun sembahyang ada berapa? Haji. Dah. Pagi-pagi dah kita dah. Sebab apa tuan-tuan? Pertama sekali ulama dah kata dah. Tuan-tuan buat mana-mana kitab fiqh yang besar, dah. Ulama kata antara syarat sah. Apa syarat? Syarat bermakna perkara yang duduk di luar dalam sembahyang. Sebagai contoh, tutup aurat. Bermakna kalau sebelum sembahyang kita tak tutup aurat, nak sembahyang sah tak? Tak sah. Tapi kalau sebelum sembahyang kita dah tutup aurat, tengah sembahyang dia terbuka, sembahyang batal tak? Tak batal. Syarat kalau sebelum tutup. Ada apa beza? Ada. Jadi syarat itu penting. Maka ulama kata antara syarat sebelum solat itu nak masuk kepada medan sembahyang, dia kena beza dahulu mana wajib mana sunat. Ada. Dia wajib membedakan mana wajib mana sunat. Sebab tajuk itu penting tuan-tuan. Ramai pada kita hari ini tak boleh membedakan mana yang wajib dan mana yang sunat, sehingga menimbulkan perbalahan. Ada? Sehingga menimbulkan perbalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak tanya contoh yang ini? Di mana berpaling yang wajib? Di mana berpaling yang sunat? Baju kuning jawab. Kanan wajib. Berpaling ke kiri sunat. Sunat jawab. Berpaling kanan wajib, kiri sunat. Baju hitam jawab. Dua-dua sunat. Sudah. Baju merah jawab. Mana yang satu? Ke kanan wajib. Berpaling kanan wajib. Berpaling ke kiri. Okey. Baju belang jawab. Mana wajib, mana sunat? Berpaling ke kanan wajib. Berpaling ke kiri. Alhamdulillah. Ini aku tanya orang dah mesti sembahyang ni. Nak tanya soft di hadapan pula. Bukan barisan. Soft dah. Barisan dari soft dah tak sama. Mana berpaling yang wajib? Ke kanan ke wajib, kiri ke wajib? Kanan wajib, berpaling ke kiri sunat. Alhamdulillah. Ini tuan-tuan dah. Jawaban daripada kita yang dah sembahyang 30 tahun dah, 40 tahun dah, 50 tahun dah. Sebab tu banyak ulama kata akhir zaman ni, kenapa banyak orang yang sembahyang tapi masih lagi melakukan bukan. Sedangkan Quran jelas mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya zat dan roh sembahyang itu boleh membuang daripada perbuatan fahsyat dan munkar. Tapi hari ini kita duduk sembahyang, duduk menipu lagi, duduk bohong lagi, duduk buat perkara merosakkan pada hati. Sebab apa? Pertama sekali kerana roh sembahyang tak ada. Macam mana roh tak ada? Orang yang sembahyang sendiri tak boleh beza mana wajib mana sunat. Maknanya hamba bukan nak mudah tuan-tuan dah. Ulama dah kata, kalau kita kata berpaling ke kanan wajib, kalau tak paling batas sembahyang. Sudah. Tak datang tak lagu mana ni? Sebab tu dia dapat hukum. Berpaling ke kanan hukumnya sunat. Berpaling ke kiri hukumnya sunat. Tetapi lapas pertama wajib, lapas kedua sunat. Bermakna kalau takdir begini sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah tak? Sembahyang sah tapi makruh. Kenapa makruh? Mukhalifu sunnah, menyalahi sunnah. Sebab Nabi berpaling. Kalau tak berpaling, tak batas sembahyang. Ini membedakan berpaling itu wajib, yang lain berpaling itu sunat, lapas dua wajib. Hukum Assalamualaikum warahmatullahi. Nak paling pun boleh, tak paling pun tak apa. Tetapi lapas kalau berpaling betul. Tak baca, sah tak? Tak sah juga. Tapi kalau tak berpaling, kita baca dengan betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah tak? Sembahyang tetap sah. Jadi ingat kaedah. Kaedah betul-betul sahabat ulang 40 kali kan. Bila mana perbuatan itu sunat, nescaya ada khilafiyah. Kalau kita faham kaedah ni, tak berbalak antara kita sama masyarakat. Kemudian yang kedua, bila mana kita faham kaedah ni, akan saling lebih saka. Aku tak kata mu tak kata aku. Sebagai contoh, sebab timbul pada hari tuan-tuan tentang masalah hukum angkat tangan kan. Yang kata beginilah, yang kata beginilah, yang kata beginilah, yang kata beginilah, yang pegang telurlah, yang letak di Allah, macam-macam kaedah. Maka kita syarah pada hari ini, bagi mereka yang berpegang begini, tak usah kata dia saja betul. Maka ini sebab kenapa ulama kata hukum angkat ni sunat, bahkan yang wajibnya lah lapas Allahu Akbar wajib. Tetapi nak angkat ni sunat, nak angkat pun tak apa, tak angkat pun tak apa. Ingat kaedah, bila mana sunat, nescaya ada khilafiyah, perbezaan pendapat. Kenapa perbezaan pendapat? Banyak yang terlibat tuan-tuan tentang hadis Nabi SAW. Banyak orang Wahabi hari kata kita sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi dah kata dah sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Nabi tak kata sallu kama allimuni usalli. Kalau tadi hadis orang Wahabi jatuh kata dah. Nabi tak kata sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tahu aku sembahyang. Tapi Nabi kata sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok. Kita tak tengok Nabi ke? Dah, bermakna yang tengok Nabi sahabat dia dah ulama tabi'in Nabi sampai pada hari ini, maka perbuatan yang dilihat daripada mata akan diikut. Sebagai contoh, memang mungkin dalil yang di antara Nabi pernah berkata bila kamu letak tangan, letak di atas pusat di tanda dalil. Memang ada sekali. Tak dia kata kita buat satu masalah. Satu hari itu tuan-tuan, Nabi kemungkinan sudah perut. Contoh, satu hari itu Nabi sudah perut. Maka Nabi takbir hari itu
Sebab apa Nabi nak menahan perutnya sakit? Kan Nabi seorang lelaki yang sentiasa berlapar. Kemudian sahabat yang lain apa? Dia akan melakukan apa yang dia nak dapat. Maka dia rawikan hadis ke? Dia rawi perbuatan dengan perbuatan. Faham ibarat? Rawi perbuatan dengan perbuatan. Sebab itu tak salah kita menegaskan kata hadis Nabi cuma perkataan hadis dah. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, ikrar serta diam Nabi semua dipanggil hadis. Maka boleh jadi pada ketika itu Nabi letak begini, sahabat lain nampak dia ikut. Maka sampai pada hari ini hadis Allah letak begini, Allahu Akbar. Nak kata salah ke? Allah aku tak Nabi letak. Kita pakai jadi kata. Kan? Jadi bila memahami hukum begini, maka sentiasalah kita berbaik sangka. Betul tak tu? Yang tak betul orang yang tak sembahyang. Fahaman ibarat. Jadi serupa juga masalah salam. Tak salah kata cakap macam mana salam yang betul. Ada yang kata tunduk dululah, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang kata tak tunduk terus berpaling. Yang aku tengok orang Indonesia nak buat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia paling kanan buka dengan kanan, paling kiri buka dengan kiri. Hamba kata wallahu a'lam. Sebab sifat sahabat Nabi melihat Nabi sembahyang begitu banyak. Nabi sembahyang bukan satu malam, Nabi sembahyang bukan satu kali. Perbuatan Nabi sembahyang begitu banyak. Maka daripada perbuatan dihadiskan dengan perbuatan. Faham ibarat? Baik. Jadi kesimpulan, dasar yang hamba nak bagi faham pada malam ini, di antara syarat ulama kata sebelum seorang itu masuk ke medan sembahyang, dia kena beza dah hukum mana wajib, mana sunat. Dia kena beza dah. Artinya syarat nak membedakan wajib dan sunat, sekurang-kurang dia kena hafal dah hukum mana yang wajib. Betul tak? Dah tahu bahawa 13 ni wajib, selain 13 hukumnya sunat. Lawan dia. Maka rukun sembahyang ada berapa? 13. Yang pertama, baju merah dengan imam ini. Ya? Niat. Dia banyak yang kata niat. Tapi jaga tuan-tuan, kalau kita mengaji kita ulama mutaakhirin, ulama dah ubah. Sebab niat takbir dengan berdiri betul, tiga-tiga jatuh sekali. Tapi kalau tuan-tuan baca kitab-kitab lama, dengan kita baca kitab mutaakhirin, ulama bukan ubah, ulama telah tukar susun atur dia. Yang pertama sekali ulama kata berdiri betul. Memang betul kalau kita baca kitab fiqh, setengah ulama kata rukun yang pertama niat. Tapi ulama telah ubah